Okay. So saya ada slide ni slide teacher guna sepatutnya untuk form 5 KBSM. Okay, plan and elevation. So topik ini telah dibawa turun kepada menengah bawah kepada form 3. Dia sebenarnya adalah menengah atas. Okay, plan and elevation. Kamu ada belajar dalam first subtopic pasal perkataan orthogonal projection. So harap-harap kamu ingat lagi macam mana kamu dapat orthogonal projection berdasarkan normal line. Berdasarkan normal line. So benda yang kita akan belajar hari ini ada dua term. First adalah plan, di mana orthogonal projection dia atas horizontal plane. Ataupun kalau lebih familiar kepada kamu daripada sudut pandangan atas. Okay. Elevation di mana sudut pandangan orthogonal projection on a vertical plane. So maksudnya daripada sudut pandangan tepi. Okay. Plan, sudut pandangan atas. Elevation daripada sudut pandangan tepi. Okay. Sudut pandangan tepi pula ada dua jenis, iaitu front elevation dan yang kedua adalah side elevation. So front, sudut pandangan hadapan, side, sudut pandangan tepi. Plan adalah sudut pandangan atas. Okay, so tiga benda. Kita akan try lukis untuk objek. Alright, so contoh. Sekarang saya ada satu objek. Okay, bila arrow yang kuning kat atas ini menunjukkan adalah sudut pandangan atas. So this is a plan. So bila sudut pandangan atas, kalau kita rotate objek ni, saya tak boleh nak rotate kat sini sebab ni PowerPoint. If I rotate, apa yang saya nampak bukanlah benda-benda yang kat tepi-tepi ni. Okay, saya hanya akan nampak adalah plane yang warna pink ni, yang warna merah jambu ni je. Okay, tu je yang Miss akan nampak. Jadi daripada sudut pandangan atas, sebab itu kita panggil dia adalah horizontal plane. Dia bukan sudut, dia adalah plane yang mendatar. So kita panggil dia horizontal plane. Okay, so tak kisahlah kalau dia condong. Kalau dia condong, kamu tengok daripada atas, kamu tak akan nampak kecondongan ini. Okay, curam ni kita tak akan nampak. Kalau dari sudut pandang atas, kita hanya akan nampak adalah segi empat sahaja. Okay. So benda yang kita akan nampak adalah benda ini sahaja. Okay, kalau kamu tengok kat sini, kotak yang sebelah kiri ni, kita tak nampak pun dia ada kecerunan. Okay. Dia hanya nampak ada satu kotak saja sebab ini adalah sudut pandangan atas. Kalau kamu tengok daripada sudut pandangan tepi, kemungkinan kita akan nampak ada curam tu lah. Tapi dari atas kita tak akan nampak. Okay. Kamu tengok kat sini, sebelah kanan punya kotak lebih panjang daripada sebelah kiri. Kenapa? So kita balik semula kepada objek kita ni, solid kita. Kalau kamu kira, yang panjang ini adalah 5 cm. So sama dengan sebelah sini. Okay, tetapi yang pendek ini bukanlah panjang kecerunan Dia adalah panjang dari tepi ke tepi. Jadi nak dapatkan yang ini mestilah kita ambil yang paling panjang sekali 7 cm.
Kita tolak 5 cm. So jadilah dia 2 cm. So jadi kalau kamu lukis dekat solid, ni adalah 2 cm. Okay, bila kamu lukis, adakah lukis ini secara sketch? Bukan Kamu akan lukis betul-betul. Kalau dia 2 cm, guna pembaris, kamu kena lukis 2 cm. And then sudut-sudut ni, ini kan segi 4. So kita mesti ada sudut 90 darjah. Ya, kamu kena guna kamu punya protractor. Kena lukis 90 darjah. Okay, kerana pemarkahan kami, saya akan keluarkanlah protractor, saya akan check satu-satu ni. Sudut ni betul tak 90 darjah? Okay. Jadi kamu kena lukis betul-betul lah. Alright. So sekarang kita pergi kepada elevation. Elevation, front elevation daripada sudut pandangan X. So dekat sini, kita tengoklah plane yang warna pink ni. So barulah kita nampak bahawa ada kecerunan. Jadi bila kita lukis balik, dia akan berbentuk, tak muncul lah kat skrin kamu. Sekejap. Dah muncul ke belum kat skrin kamu tu? Belum pun kan? Okay. Dah muncul belum? Ada kan gambar tu? Ada Miss. Okay. So dia akan berbentuk begitu sahaja. Kamu lukis macam tu lah untuk elevation, front elevation. So ini kena lukis betul-betul mengikut solid. Jadi yang kat bawah dia punya base tu guna pembaris 7 cm. Based on yang kat bawah ni. Kemudian yang atas ni of course 5 cm. Kat tepi yang pendek ni adalah 2 cm based on this. Okay, lepas tu yang panjang ni, ketinggian yang panjang dia is 6 cm. So bila kamu dah lukis semua side, kita tak perlu guna Pythagoras theorem ke apa untuk kira kecondongan. So yang cerun ni, kamu akan lukis garisan ni akhir sekali. Kita just sambungkan saja. Sebab kalau kamu kira Pythagoras theorem pun tak ada markah untuk tu. Markah hanya pada lukisan sahaja. Okay. So sekarang saya ajar kamu macam mana tengok sudut-sudut dulu. Okay, last. Ada satu lagi elevation. So this is elevation from the tadi front, sepatutnya side elevation lah. Daripada tepi. Okay, so kalau daripada tepi kamu tengok dia shade kan warna pink ada 2. 1, 2 ke atas tu. Okay. Yang mendatar horizontal plane yang warna biru tu kita tak akan nampak kalau daripada tepi. Kamu hanya akan nampak 2 petak ni sahaja. Dan kecerunan kita pun kita tak akan nampak. Alright, so dia akan jadi bentuk begitulah. Itu je yang kita akan nampak. Jadi panjang dia, Allah. So panjang keseluruhan dia will be 6 cm sebab berdasarkan yang belakang ni. Alright. Yang pendek will be 2 cm. Based on yang kat depan ni. Alright. So begitu kita lukis. Alright. Sekarang ada tak Cikgu Fazil ajar kamu pasal sekiranya
ada sudut pandangan ni tapi dia hidden. Dia hidden. Contoh kalau kamu tengok kat sini, saya buat sudut pandangan, kalaulah saya buat sudut pandangan daripada sebelah sini. Okay. Kalau kamu buat sudut pandangan daripada situ, ruangan kat belakang ni, tengok ada ruangan kat belakang ni, kita tak akan nampak. Apa yang kita patut nampak hanyalah plane ni, yang depan ni, dan plane yang condong ni. Itu je saya patut nampak kalau dari sudut pandangan arrow warna merah tu lah. So kalau saya lukis balik, ni lukis secara kasar. Saya lukis balik, dia patutnya dapat bentuk macam tu lah. Okay, secara kasar, di mana kat bawah ni adalah 5 cm, atas ni hanyalah 1 cm, kerana kalau kamu tengok ketinggian keseluruhan dia ni adalah 6 cm. Sebab tu yang atas tu 1 cm je. Okey, tapi ada sudut pandangan yang tersembunyi kat belakang ni. Tempat yang ada kosong tu. Ni kosong ni kat belakang. Tersembunyi. Jadi bila dia tersembunyi, okey, sekejap saya padam dulu. Okey, bila dia tersembunyi macam ni, ada satu line tersembunyi. Dan ada lagi kat ini tersembunyi. Jadi bila dia tersembunyi macam ni, kamu kena tulis dia ataupun lukis dia menggunakan dotted line. Menggunakan dotted line jadi kamu tengok ketinggian dia kena kira dulu. Kat tepi ni adalah 2 cm yang warna hitam tu. Jadi kita buat dekat kita punya lukisan 2 cm. Alright. Kemudian dia ke tepi. Jadi bila dia ke tepi, dia akan ada dotted line. Lepas tu dotted line ini adalah 3 cm based on objek kita. So ini mesti 3 cm. Lepas tu dia naik atas sampai atas. Sebab ini datangnya daripada yang ni. Inilah. Ini adalah ini. Okay. So dia adalah dotted line. Bila dia tersembunyi kat belakang, kita akan menggunakan dotted line. Okay, saya tahu dia susah tapi bila dah buat banyak latihan nanti, dia akan jadi senang juga. Okay. Ini adalah sudut pandangan kalau saya buat arrow yang merah tu. Okay, apa kata kita try daripada sudut pandangan. Tak nampak. Okay, sudut pandangan sini. Okay, bila sudut pandangan tu, saya akan nampak plane adalah yang ni. Itu saya akan nampak. Dan juga yang belakang ni. Segi 4.
Jadi, bila saya lukis balik, dia patutnya menghasilkan satu segi 4. Right, dan dia ada L. Okay, so panjang dia mesti 6 cm. Lebar dia adalah 5 cm. Lepas tu kotak kecil tu, lebar dia adalah 3 cm. Tinggi dia adalah 4 cm sebab ketinggian yang kecil ni, ketinggian yang kecil kat bawah tepi tu, yang ni adalah 2 cm. Okay. Kamu boleh tengok sentiasa bandingkan dengan objek yang sebetulnya. Okay, saya nak tanya. Ada tak hidden line? Kamu tengok objek, ada tak hidden line? Ada, Miss. Ada. Ya, ada. Kalau kamu tengok, ada hidden line datangnya dekat belakang ni. Yang warna hijau, line hijau kat belakang tu. Dia hidden. Jadi, kamu kena tambah satu lagi dotted line. Okay, dotted line, kamu akan tengok kat belakang ni 5 cm. Jadi, dia akan ada satu dotted line kat atas ni. Di mana atas ni adalah 1 cm. Okay. So far ada soalan tak? Pasal dotted line. Hopefully tak ada soalan lah. Okay. Si semua orang senyap je. InsyaAllah tak ada soalan lah tu. Okay. Alright. So ini adalah plan lah. So kita pergi satu-satu. Plan dia. Apa yang kamu akan nampak daripada sudut pandangan atas adalah plane yang atas ni. Satu. Lepas tu yang bawah. 2. Kemudian yang condong. Yang condong tu kamu akan nampak. Barulah dia akan menghasilkan begitu. Okay, bagi tahu saya apakah ukuran tinggi ni? Okay, berapa? 5. Ya, 5. Okay, kemudian yang bawah ni? 7. 7. Okay. Next. Yang ni, berapa? 4. 4. Okay. Yang kecil. Sebelah kiri. Tu berapa? 2. 2. Betul. Okay. Jadi kat bawah ni, of course lah dia akan jadi 3. Right, hopefully semua orang nampak. Okay, next.
Alright, daripada sudut pandangan X pula. So dia akan jadi macam tu. Sebab kita akan nampak adalah ni satu, plan yang pertama. Kita akan nampak yang ni dan juga yang kat belakang ni. Okay, yang pasti tak ada dotted line. Okay, continue on. Okay, daripada sudut pandangan Y tadi, kita buat. So, kamu akan tengok sama macam kita buat tadi, dia ada dotted line. So, dotted line ni datang daripada yang condong kat belakang tu lah. Alright. So, sekarang ini benda yang kamu kena take note Ini kena perhatikan betul-betul bila lukis. Ni tips. Jangan buat benda ni. Okay, first. Yang boleh membuatkan kamu kehilangan markah adalah pertama, double line. Okay. Double line ataupun kita buat bold line. Maksudnya ada satu sudut, ada satu garisan tu dia lebih tebal daripada garisan yang lain. Contoh dia buat macam ni, double line. Okay, ataupun bold line. Di sini double line. Ini bold line. Kamu akan nampak ni, garisan dia, ketebalan dia tak sama pun macam garisan-garisan yang lain. Ini boleh membuatkan kehilangan markah. Okay. Okay, yang kedua. Dia atau besar, lebih besar ataupun lebih kecil. Okay. Dia sepatutnya saiz asal dia macam tadi. Sekarang saiz dia tidak mengikut ukuran yang sebetulnya. Okay, ni mungkin secara kasar betul, tetapi kalau ini 5 cm dia tak lukis pun 5 cm. Dia salah calculation measurement dia. So jadi salah. So yang ni yang lebih kecil. Tak boleh lah. Dia mesti yang betul. Okay. Yang ketiga. Extension. Kamu tengok ni. Yang atas ni. Terlebih pula line dia. Tak boleh. Hilang markah. Ataupun kes yang keempat, dia ada gap. Tak sampai line dia. Dia sepatutnya sampai hujung sini. Tapi dia tak buat sampai hujung. Pun boleh hilang markah. Okay. Yang kelima adalah sudut-sudut kat tepi ni. Sudut kat tepi ni dia bukan 90 darjah. Kalau kamu tengok lah kan phone kamu tu, kalau kamu guna phone, kamu jauhkan sikit kamu akan nampak ni. Dia sengit kat sini. Ni sengit. Sebelah sini okey 90 darjah. Tengok buat mata kasar, kamu akan nampak 90 darjah. Tapi yang ni dia sengit. Tak payah guna protector pun saya dah tahu dah. Okay. Jadi, itulah 5 kes yang boleh membuatkan kamu kehilangan markah. Okay, ada soalan tak? Miss, kan kalau contohlah dia bukan right angles, tapi orang tu dia tambah yang segi empat kecil tu di dalam yang menunjukkan dia tu 90 degree, bolehkah? Tidak boleh. Dia betul-betul kena lukis 90 darjah.
cara Thank you, cikgu-cikgu Miss. menanda, cara cikgu-cikgu kamu menanda untuk plan and elevation adalah kami sendiri akan lukis di atas kertas minyak. Tahu kertas minyak? Kertas yang see-through tu. Ataupun baking paper lah. Kamu lebih familiar dengan baking paper. Kertas minyak tu kan. Kami akan lukis atas tu, kemudian kami akan tekap di atas lukisan kamu. So kalau dia tak ngam, maksudnya salah lah tu. Okay, kalau tak ngam memang salah. Miss. Ya, Kalau salah sikit siap kan memang potong habis lah semua markah. Ya, Okay. memang. Sikit pun memang kena. Jadi ada juga case pelajar dia lukis, dia salah line. Jadi dia padam. Tapi bila dia padam, tak padam dengan clear. Maksudnya tak habis padam, ada kesan-kesan. Dan bila cikgu tu menanda, dia tengok macam bentuk double line. Tapi sebenarnya dia dah padam. Tu intention dia nak padam. Tapi dia tak padam dengan clear sampai habis. So nampak dia macam double line. Pun hilang markah. Okay, so dia kena tengok dekat mata cikgu tu lah. Kalau cikgu tu nampak macam double line, jadilah double line. So bila kamu melukis, kalau kena padam, make sure padam sampai clear. Kalau tak, kamu minta lah kertas lebih yang lain. Nanti kamu lukislah di atas kertas tu dan kepilkan dengan soalan kamu. Gitu caranya. Okay, lagi ada soalan lagi tak? Okay, tak ada orang yang nak tanya saya, macam mana nak jadikan dia 90 darjah? Macam mana kamu nak start melukis kalau nak dapatkan dia 90 darjah? Okay, untuk manusia yang kemungkinan tertinggal protektor, sekurang-kurangnya kamu kena ada pembaris. Okay, kena ada pembaris kerana pembaris kamu kat hujung dia kan 90 darjah. Jadi kamu boleh guna hujung pembaris tu untuk membuat 90 darjah. Okay, contoh Cica pergi balik yang tadi. Right. Okay, Cica pergi balik yang ni Kamu kena lukis ni, contoh. Elevation daripada sudut pandangan Y. Perkara pertama kamu kena lukis, saya selalu saya cakap dengan pelajar saya, at least kamu buat sketch dulu apa yang kamu nak lukis. Dan label lah dia punya measurement, 3 cm ke 2 cm, label dulu. Okay, baru kamu start lukis. Sebab bila kamu start lukis sikit-sikit, contoh dia start lukis dari bawah. Ini sebenarnya adalah berapa sentimeter ni? Ni adalah 5 cm kan? Dia start lukis 5 cm tapi dia tak tahu ketinggian ni adalah 6 cm, lebih tinggi. Dan bila dia lukis, ruangan atas tu tak cukup. Terpaksalah dia padam balik, dia kena turunkan balik dan lukis semula. So membazir masa. Alright, so bila kamu dapat secara kasar everything, at least kamu boleh budget lah kat mana kamu nak mula. Alright, first things first, bila kamu mula, contoh kamu nak mulakan dengan garisan bawah ni, 5 cm. Alright, kamu lukis 5 cm. Okay, saya bagilah contoh Saya lukis 5 cm guna pembaris. Okay, kalau line ni, kamu lukis singit macam ni, tersingit kan. 5 cm saya lukis. Alright, tak ada masalah Tetapi, bila kamu sambung yang atas ni, ketinggian ni supposed to be 6 cm kan.
Just make sure kamu punya, gunalah pembaris kamu ke ataupun protector kamu, kira dan measure lah. Make sure dia adalah 90 darjah. Ke atas, tak muncul dah pula. Make sure dia lukis ke atas 90 darjah dan dia mesti 6 cm. Simbol 90 darjah ni tak perlu label. Okay, tapi perlu guna your protector, make sure it is 90 degree. So, bila teacher tekap tu, saya boleh pusing tekapan saya boleh pusing-pusing asalkan dia kena. Tapi saya punya kertas minyak saya tu tidak boleh saya terbalikkan. Okay, contoh, apa maksud saya terbalikkan tu? Kamu pergi lukislah pula macam ni. Terbalik kan? Ni salah. Ni saya tak terima. Sebab kalau dekat kertas minyak saya tu, saya kena terbalikkan dia. Baru saya dapat kamu punya lukisan ni. So dia salah. Tetapi kalau kamu lukis betul, namun dia sengit. Dia punya orientation tu macam ni. Tapi still semua measurement betul, semua sudut 90 darjah betul. Tapi dia sengit je. Okey, saya terima. Itu yang kamu kena ingat. Jadi tak kisahlah di mana kamu bermula, sama ada di bawah ataupun yang tepi, make sure guna protector ataupun baris, sudut pembaris kamu tu, make sure dia adalah 90 darjah pada setiap sudut. Okey, ada soalan lain tak? Tiada, Miss. Ada soalan lain? Okey. Let's see. Miss, Ya. contoh Ya, lah kan, contoh dalam paper, orang ni dia terlampau yakin, jadi dia guna pen. Lepas tu, pen, lukis guna pen kosong. Okey, faham. Okey. Ingat dari kamu tingkatan 1 lagi cikgu matematik cakap, apa-apa lukisan, even graf, kamu kena guna pensel. Sebab ini adalah peraturan dalam peperiksaan. Kalau kamu duduk PT3, dia memang tulis dekat syarat duduk PT3 tu, jawapan pelajar lukisan mesti menggunakan pensel. Jalan kerja wajib guna pen. Jadi kalaulah kita punya pentaksir kawasan kita tu nak menekankan, okey, semua pelajar yang tulis jawapan menggunakan pensel, tak payah tanda. Memang kosong terus. Nasiblah kamu memang tak boleh nak lawan sebab dia memang dalam peraturan PT3, pemarkahan. Jadi tolonglah ikut, senang je tu. Ingat, lukisan, pensel, jalan kerja, pen. Kalau label-label ni, kalau kamu nak label kalau saya sarankan jangan label. Jangan label sebab dalam pemarkahan, label itu tidak ada markah. Tetapi sekiranya kamu label salah, boleh disalahkan. Itu je. Okey. So sekarang kita cubalah buat yang lain Ini soalan saya ambil daripada buku teks semua. Okay. So the diagram below shows a block where rectangle ABCD lies on a horizontal plane. So kalau kamu kena nampak ABCD adalah horizontal plane.
So lepas tu ada huruf-huruf banyak tu. I use a uniform cross section of the block. So ini kamu tengok apa tu? A, B, V. So ini kat tepi ni lah. Yang ni. Ni dia kata adalah cross section. Kalau kamu tengok tu betul lah. So, and then huruf-huruf yang seterusnya dia kata dia adalah vertical. So bila vertical, itu adalah normal kepada plane. Kalau kamu ingat lagi lah apa tu normal. And then dia kata sila draw the plan of the object. Okay. Sesiapa? Boleh try tak? Tolong namakan saya plane apa yang saya akan plane. Gunakan huruf yang ada kat dalam tu. Apa yang saya akan nampak? Alright, anyone? So plane yang mana satu kamu akan nampak? Sudut pelan. Takkan tak nampak semua buta ni. Pelan adalah sudut pandangan atas. Jadi huruf apa? Kamu akan nampak F-A. F-E-G-H kan? Ya, Miss. Okay, lagi kamu akan nampak juga ni M-N-O-P dan juga T-U-B-S. Selain daripada itu, kamu akan nampak juga yang kat bawah ni J-K-L-I. Kat bawah ni. Kemudian yang condong ni pun saya akan nampak. Hai korang ni. Tak bersuara Okay, jadi kamu akan lukis. Saya buat yang besar dulu. So ini adalah E, F, ujung saya ni V, ini adalah U. Ujung. Okay, kemudian ujung sini saya ada satu plane iaitu T dan S. Kemudian dia ada besar. Ujung sebelah sini EF ada dengan HG. Kemudian saya ada satu lagi kotak iaitu adalah MN. Lepas tu saya ada satu lagi PO. Okay, kalau kamu tengok HG, G ni dia sekali juga dengan J. Kan? G dengan J sama.
muncul lah pula. Okay. Lepas tu H dengan I. So dia akan slash H dengan I kat belakang. M dengan apa? L. L. Okay. Lepas tu N dengan K. Okay, S dengan R. Dan T dengan Q. Alright. Okay, bagi saya ukuran EF. EF apa ukuran dia? 3 cm. Ya, 3 cm. Okay, FG. Macam mana nak tahu? Satu. Tu. Sebab kita tengok yang ni. Datang daripada TU tu kan. Dia bagi 1. Jadi JK ni pun 1. NO pun 1. Jadi SV pun 1. Jadi OS jadi apa? Dua. 2. Sebab daripada F ke V ni dia adalah 6. So menjadikan dia 2. So inilah kamu akan lukis. Ada hidden line tak? Tiada. Ada. Okey. So itu untuk plan. Okey, kita tengok pada sudut pandangan X pula. Pandang balik. Okey, sudut pandangan X adalah kita punya cross section tadi. Comel ni nak kena lukis ni kan. Okey, jadi kita sketch dulu. First start dengan AB. Panjang sikit kot. Pendek sangat ni. AB. Right. Lepas tu A naik atas dengan F. So ada FG and then GJ turun bawah. Lepas tu JK. Lepas tu K naik atas balik N. Lepas tu pergi balik ke tepi O. Okay, lepas tu start condong. Jadi tak payah kira So patah balik kepada B. Pergi kat B naik atas. So dia pergi kat V. So V pergi S. Kemudian daripada S pergi R. Barulah kita sambung. Macam tu. Itu cara-cara kamu buat. Tapi kamu kena guna pembaris lah. Alright. Bagi saya ukuran AB adalah 6. Okey, AF berapa? 3. Okay, so FG 1, NO 1, SV 1. GJ berapa? 1 juga. JK pun 1, KN pun 1. SR adalah 1. So nanti kamu bolehlah lukis. Settle. Alright. Sekarang buat sudut pandangan Y. Okay, sudut pandangan Y pula.
Okay, sudut pandangan Y kamu akan nampak sepatutnya ini je lah. Okay, tapi ada hidden line tak? Ada. Ada. Okay, jadi sudut pandangan Y lah paling simple sekali. Dia patutnya satu kotak je. Iaitu BC. Atas adalah U dengan V. Okay, lepas tu kita ada dotted line. Sebab belakang tu ada RQ kan? Ada RQ, ada JK. Okay, saya nak tanya. RQ, JK, KL dengan JI. Adakah dia akan bertindih line-line ni? Ataupun dia adalah line yang berbeza bila kita buat dotted line ni? Dia sama. Miss. Dia bertindih saja kan? Sebab SR saya, NK dengan GJ semua mempunyai ketinggian yang sama. So dia akan bertindih. So saya pun buatlah dotted line. Alright, sekarang kita tengok. VB berapa? Dia punya measurement. 3. 3. Okay, daripada B pergi dotted line. 2. 2. Sebab atas ni 1 kan. Alright, so BC adalah 3. 3. Yes. So kalau kamu dah start lukis nanti jadi menarik lah. Korang kan duduk rumah tak buat kerja sangat kan? Yelah. Okay. So itu adalah lukisan plan Ada soalan tak? Sebelum saya masuk yang seterusnya. Yang seterusnya lebih menarik ni. Okay, tak ada. Sekejap, saya